Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Jong Hu Ying. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk pemerolehan dan penguasaan sintaksis bahasa Melayu kanak-kanak berusia 3 tahun. Selamat sejahtera kepada saya ini. Nama saya Syarindra Sederhaja. Hari ini saya akan membentangkan pendahuluan, penyataan masalah dan objektif kajian. Kajian tentang pemulihan bahasa dalam kalangan kanak-kanak merupakan salah satu kajian yang banyak dijalankan oleh para pengkaji dalam bidang linguistik. Proses pemulihan bahasa ini melihat kepada bagaimana seseorang itu memperoleh keupayaan untuk memahami dan menghasilkan perkataan atau ayat yang berkomunikasi. Menurut Tai Meng Guat, keadaan tersebut juga dapat diterangkan sebagai salah satu proses pengembangan bahasa manusia. Kajian yang dijalankan ini memfokuskan kepada struktur ayat yang digunakan oleh kanak-kanak berumur 3 tahun berdasarkan pertuturan yang dihasilkan oleh mereka. Penyataan masalah. Kebiasaannya, kanak-kanak yang berusia kurang daripada 4 tahun sehingga 5 tahun sudah mempunyai tahap pemulihan bahasa yang baik dan pemulihan bahasa seseorang kanak dikatakan berbeza pada usia yang sama. Contohnya, terdapat kanak-kanak yang gagal memahami arahan yang diberikan dan masih lagi bertutur dengan satu patah perkataan sahaja. Manakala, kanak-kanak pada usia yang sama boleh bertutur dengan baik dan tahap pemahaman mereka juga tinggi. Menurut Berner, persekitaran sosial dan budaya keluarga serta masyarakat merupakan faktor di mana kanak-kanak memperoleh bahasanya. Kanak-kanak mula menguasai vokal dan konsonan hasil daripada pemerhatian mereka terhadap persekitarannya. Mereka akan meniru aksi orang dewasa lain yang berada di sekeliling mereka. Penyelesaian untuk permasalahan dalam kajian ini ialah ibu bapa memperbanyakkan aktiviti dengan anak-anak mereka. Dia bertujuan untuk mengelakkan mereka menjadi pasif dan membantu kanak-kanak menambah kosakata baru. Bab kata pepatah Melayu, melentuh bulu biarlah dari daunnya, kerana segalanya perlu dilatih daripada awal supaya hasilnya juga memberangsangkan. Objektif kajian. Tujuan utama kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengkaji pemulihan bahasa kanak-kanak pada usia 3 tahun. Sehubungan dengan itu, objektif khusus bagi mencapai tujuan utama kajian yang dijalankan ini adalah mengenal pasti tahap pemahaman kanak-kanak berumur 3 tahun dan menganalisis struktur ayat yang digunakan oleh kanak-kanak berumur 3 tahun. Objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap pemahaman kanak-kanak berumur 3 tahun ini dapat dicapai melalui proses ujaran atau perbualan yang akan dilakukan oleh pengkaji bersama dengan subjek iaitu kanak-kanak berumur 3 tahun. Melalui perbualan tersebut, pengkaji akan mengenal pasti sejauh manakah tahap pemahaman kanak-kanak tersebut. Objektif kedua pula dicapai apabila pengkaji menganalisis struktur ayat yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Analisis yang akan dilakukan ini bertujuan untuk melihat pola ayat yang digunakan oleh kanak-kanak berumur 3 tahun ini. Berdasarkan analisis yang akan dilakukan, pengkaji akan dapat melihat sekiranya kanak-kanak berumur 3 tahun sudah mampu atau sebaliknya untuk menghasilkan pola ayat dasar iaitu subjek, kata kerja dan objek. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Thaibah binti Ahmad Tauhid akan membincangkan persoalan kajian. Beberapa persoalan kajian telah dikemukakan bagi menentukan objektif kajian yang hendak dicapai. Persoalan yang pertama, apakah tahap pemahaman bahasa kanak-kanak berumur 3 tahun dan juga bagaimanakah struktur ayat yang digunakan oleh kanak-kanak berumur 3 tahun melalui pertuturan yang dihasilkan. Seterusnya, kepentingan kajian. Kajian mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak ini akan membantu untuk melihat tahap perkembangan daripada peringkat awal sehingga kanak-kanak tersebut petah bercakap. Kajian ini juga akan membantu ibu bapa untuk mengetahui faktor-faktor mengapa anak mereka lambat bercakap sedangkan kanak-kanak tersebut normal.
Selain itu juga, kepentingan kajian ini adalah untuk menambah bahan rujukan berkaitan pemerolehan bahasa kanak-kanak dan mengharapkan agar lebih banyak kajian berkaitan tajuk ini dijalankan. Selain itu, dengan adanya kajian ini juga, secara langsung akan membantu guru-guru di peringkat tadika untuk mengajar kanak-kanak seawal usia 2 hingga 3 tahun untuk berkomunikasi dan memahami arahan dengan baik. Seterusnya, definisi. Pemerolehan bahasa ialah satu proses yang menunjukkan perkembangan bahasa seseorang yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya. Kanak-kanak akan mengembangkan sistem linguistik yang kompleks bergerak dari peringkat satu kata ke peringkat berbilang kata. Seterusnya ialah batasan kajian. Batasan kajian yang pertama ialah penularan COVID-19. COVID-19 yang sedang melanda negara menyebabkan pengkaji perlu mengahadkan pergerakan ketika melakukan kajian. Batasan yang kedua ialah dari segi subjek kajian. Subjek yang dikaji difokuskan kepada 2 kanak-kanak iaitu lelaki dan perempuan yang berumur 3 tahun sahaja. Pemilihan kanak-kanak yang berbeza jantina ini dilakukan untuk melihat perkembangan subjek sama ada mempunyai pemerolehan bahasa yang baik atau tidak. Okey, batasan yang ketiga ialah pemerolehan data juga dilakukan dengan mengambil rakaman perbualan secara rawak supaya subjek tidak takut dan menjamin data lebih autentik. Seterusnya, saya Siti Aisyah akan menerangkan tentang surutan kajian. Pemulihan bahasa dalam kalangan kanak-kanak merupakan satu aspek dalam kajian bidang psikolinguistik. Namun begitu, kajian pemulihan bahasa kurang dilakukan di Malaysia. Teori Steamboat 1995 telah diperkenalkan untuk mengukur tahap perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak mengikut peringkat umur. Berdasarkan teori ini, terdapat 4 peringkat pemulihan bahasa dalam kalangan kanak-kanak, iaitu peringkat vokalisasi, peringkat holofrasa, peringkat telegrafik dan juga peringkat ayat kompleks. Peringkat-peringkat tersebut telah diperkenalkan untuk menerangkan bahawa pemulihan bahasa kanak-kanak bermula daripada peringkat bayi sehingga kanak-kanak tersebut sudah mampu membina ayat kompleks. Peringkat telegrafik ialah peringkat pertuturan kanak-kanak di mana kanak-kanak sudah mempunyai idea tertentu dengan tujuan tertentu. Struktur ayat yang boleh dibina pada peringkat telegrafik iaitu peringkat di mana kanak-kanak berumur 18 bulan sehingga 3 tahun ialah ayat yang berstruktur mudah untuk menunjukkan permintaan atau kefahaman mereka kepada orang dewasa. Struktur ayat tersebut ialah ayat tanya, ayat permintaan, ayat larangan, ayat silaan dengan menggunakan struktur ataupun frasa yang mudah. Seterusnya, saya Nur Emiliana binti Muhammad akan membentangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Pada bahagian ini, terdapat 4 kaedah yang perlu dilakukan oleh pengkaji. Pertama ialah kajian kepustakaan. Pengkaji perlu mencari kajian-kajian lepas untuk dijadikan sebagai sorotan kajian dan perlu merujuk kepada artikel, jurnal dan juga tesis sebagai rujukan tambahan mereka. Kajian kepustakaan secara fizikal tidak dapat dilakukan kerana kekangan daripada pandemik COVID-19 yang membataskan pergerakan pengkaji. Kedua adalah pemilihan subjek. Subjek dalam kajian ini adalah 2 orang kanak-kanak iaitu seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 3 tahun. Subjek telah dipilih secara rawak dan mereka adalah kanak-kanak normal yang boleh bertutur dengan baik. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengkaji perlu merakam perbualan mereka bersama subjek dan membuat transkripsi. Daripada transkripsi tersebut, pengkaji akan memilih 20 ujaran bagi setiap subjek. Dan yang terakhir adalah kaedah menganalisis data. Pertama, pengkaji perlu meneliti tahap pemahaman subjek. Yang kedua, pengkaji perlu menganalisis struktur ayat yang diujarkan oleh subjek. Dan yang terakhir adalah pengkaji perlu menilai peringkat pemerolehan bahasa bagi kedua-dua subjek. Dalam kajian ini,
teori Steinberg 1995 telah diguna pakai. Jadi, pengkaji perlu membina satu rajah bagi memudahkan fahaman tentang teori tersebut. Seterusnya, saya Nur Elisha Suzila binti Ramli akan menjelaskan berkenaan dengan bab keempat iaitu analisis dapatan yang mana kami menggunakan teori Steinberg 1995 dalam kajian ini. Berdasarkan kepada pemerhatian data transkripsi perbualan antara pengkaji dengan kedua-dua subjek ini, pengkaji mendapati bahawa kedua-dua kanak-kanak ini sudah berada pada peringkat telegrafi kerana mereka sudah dapat menggabungkan dua huruf frasa bagi mendukung makna yang ingin disampaikan. Hal ini telah dijelaskan oleh Steinberg 1995 yang mengatakan bahawa kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke atas sudah berada pada peringkat pemerolehan telegrafi. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak dikatakan sudah dapat berbual dengan orang dewasa dan sudah mula memahami setiap ujaran yang ditujukan kepada mereka. Justru itu, berdasarkan kepada data transkripsi perbualan antara pengkaji dengan kedua-dua subjek ini, pengkaji dapat menyimpul bahawa pemerolehan bahasa iaitu dari segi tahap pemahaman kanak-kanak yang berusia 3 tahun adalah berada pada tahap yang baik, walaupun mereka ini dikatakan lebih cenderung untuk menggunakan perkataan yang mudah dan ringkas dalam menjawab pertanyaan pengkaji. Hal ini telah dijelaskan oleh Wijaya Lakshmi Subramanian dalam kajiannya pada tahun 2000 yang mana mengaitkannya dengan strategi simplifikasi iaitu pemudahan yang digunakan oleh kanak-kanak bagi menerangkan makna yang sebenar. Ini merupakan hasil dapatan daripada objektif pertama kami. Seterusnya, objektif kedua akan diterangkan oleh kawan saya. Baiklah, seterusnya saya, Liana binti Roslan, saya akan meneruskan pembentangan dapatan kajian berdasarkan objektif kami yang kedua iaitu menganalisis struktur ayat yang digunakan oleh kanak-kanak berumur 3 tahun. Jadi berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami dapati bahawa kedua-dua subjek iaitu kanak-kanak berumur 3 tahun ini cenderung untuk menggunakan 1 hingga 6 patah perkataan saja dalam ujaran mereka. Dan peratusan bagi setiap bilangan patah perkataan juga tidak menunjukkan satu jurang yang besar. Jadi ini menunjukkan bahawa perkembangan sintaksis bagi kanak-kanak berumur 3 tahun itu sudah berlaku kerana mereka mampu untuk menghasilkan 2 atau lebih patah perkataan. Dan bagi struktur ayat pula, kami dapati bahawa kedua-dua subjek cenderung untuk menggunakan pola ayat minimal saja dalam ujaran mereka. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak berumur 3 tahun ini masih belum mampu untuk menghasilkan satu ayat, satu ujaran yang lengkap dan mengikut tata bahasa yang betul. Jadi secara kesimpulannya, pemerolehan bahasa bagi kanak-kanak berumur 3 tahun ini masih berada pada tahap yang sederhana saja kerana mereka ini masih berada dalam proses pemerolehan dan penguasaan bahasa.